Yang keduanya ialah membaca Quran. Selalu dah saya sebut ni, dua amalan ini, zikrullah dan baca Quran, adalah dua amalan yang selalunya digandingkan oleh Rasulullah SAW bila menyebutnya. Dan dalam Quran pun ada disebutkan oleh Allah, digandingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya dikaitkan dengan khusyuk hati. Ibadat yang kita lakukan mestilah hati kita khusyuk. Nak membentuk hati kita khusyuk, ya, hendaklah kita sentiasa berzikir dan membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Adakah orang-orang yang beriman itu, siapa dia? Di zaman Nabi, sahabat-sahabat. Di zaman kita ni, kita lah. Adakah orang-orang yang beriman itu di zaman, sepanjang zaman lah, di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, di zaman kita ini, kita semua, adakah orang-orang yang beriman itu merasakan masanya belum tepat, belum sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi berzikrullah dan membaca Quran? Kan jelas tuan-tuan, kita nak membentuk hati kita khusyuk itu, amalannya zikrullah dan membaca Quran. Antara kesan khusyuk hati itu tuan-tuan, hati itu jadi lembut. Bila hati jadi lembut, mudah menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan lembut itu keras hati, ya. Lawan lembut hati ialah keras hati. Sebab itu ayat itu disambung lagi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum faqasirum minhum fasiqun. Janganlah hendaknya orang-orang yang beriman itu seperti kita, menjadi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dikurniakan oleh Allah kitab Taurat, menerusi nabi-nabinya, Nabi Allah Musa alaihissalam. Berlalu masa yang lama, mereka tidak baca, mereka tak amalkan, maka hati mereka jadi keras. Kasirum minhum fasikun, kebanyakan mereka jadi orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, menjadi orang-orang yang fasik. Jadi bila kita banyak zikir, banyak baca Quran, hati kita khusyuk, hati kita akan jadi lembut. Kalau ikut perubatan pun tuan-tuan, yang keras-keras ni, terutamanya perut keras, menunjukkan banyak penyakit, ya. Saya diberitahu oleh seorang pakar perubatan. Saya tanya, dalam saya bercakap, perubatan saya ni, saya tengok perut, saya pegang atas dengan dua tangan, atas, bahagian atas perut, maknanya atas pusat, bahagian yang setentang dengan pusat, dan bawah pusat. Kalau keras saya dapati memang banyak penyakit. Dia kata betul, perubatan moden pun sama, ya. Bukan keras hati saja, keras tubuh pun, ya. Tapi kalau keras kerana exercise lain dah. Saya pernah juga temui seorang perempuan, tubuhnya sangat keras, lebih keras daripada orang lelaki, ya. Tapi masalahnya dia ada apa itu, kanser payudara. Anak darahnya 2 orang, umur 20 dan 19 pun sudah kena. Ada tanda-tanda diserang oleh bara. Jadi saya ikut pengalaman saya kata, awak ni tentu ada ilmu syarat tubuh wanita, mungkin menggunakan azimat atau mungkin apa-apa barang. Dia kata betul, azimat yang digunakan ialah minyak wangi. Minyak wangi dia beli yang mahal-mahal, dia jumpa seorang bomoh di Jampi. Daripada situlah tubuh dia keras tuan-tuan.
Saya rasa orang lelaki pun tak sekeras itu. Tapi jadi penyakit ni. Akhirnya semua minyak wangi itu diserah pada saya buang. Yang peliknya tuan-tuan, tubuh yang keras tadi jadi lembut. Jadi kita balik semula, hati yang keras ni, apatah lagi ya, kalau tubuh keras pun jadi penyakit, maka hati keras apatah lagi ya, tentulah menunjukkan hati itu berpenyakit. Bila berpenyakit, macam mana amalan jadi baik. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, amalan yang boleh membantu taubat kita ialah membanyakkan selawat Nabi. Siapa yang melakukan 3 perkara ini masa-masa lapangnya sebelum beribadat, insya-Allah taubatnya akan menjadi sebaik-baik taubat. Dan ini menunjukkan ada persiapan, ada persediaan yang sebaik-baiknya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan pernah saya ceritakan di sini ya, kenapa tentera Islam pada masa awal, di zaman awal Islam itu hebat, dapat menumpaskan tentera Parsi dan Rom. Rahsianya kerana mereka sentiasa berada dalam keadaan taubat, berzikir, baca Quran dan berselawat Nabi, sehingga pusat-pusat tentera Islam di sepadan negara kafir dikenali dengan sebutan ribat, tepat sebab semasa mereka berada di kemah-kemah tentera ni tuan-tuan, mereka tidak buang masa. Jenderal-jenderal Islam ni mengajar mereka supaya sentiasa berzikir, baca Quran, selawat Nabi, beribadat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu sebabnya mereka jadi kuat, mereka mudah mengalahkan musuh. Kalau tuan-tuan baca sejarah Sultan Muhammad Fatih dari dinasti Utsmaniyah, dapat menawan kota Konstantinopel, pun disebabkan kerana dia sentiasa berzikir, baca Quran, bertaubat kepada Allah, berselawat Nabi, dan minta pimpinan daripada orang-orang sufi. Memang ada guru sufinya, orang sufi yang memimpinnya, mengarahkan macam mana nak buat untuk menawan kota Konstantinopel ni, atau Istanbul, dikenal Istanbul sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesudah ada persiapan ni, masa kita beribadat sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang mesti kita tumpukan masa kita beribadat. Tak kiralah apa saja ibadat, termasuklah kerja-kerja kita, kerja-kerja harian. Siapa yang makan gaji, kerja-kerja itu akan dilakukan sebaik-baiknya apabila ada 4 perkara ini. Pertama, hendaklah ikhlas. Sama saja pakar-pakar motivasi pun bagi tahu macam tu juga, niat betul Tapi sebenarnya Islam sudah lebih dahulu menegaskan perkara ini, mestilah ikhlas. Cuma yang jadi masalah kita, macam mana kaedah supaya kita benar-benar dapat ikhlas kepada Allah bila kita buat sesuatu kerja, buat sesuatu ibadat. Memang susah tuan-tuan ya, kerana ikhlas itu sifat hati. Yang memberi, yang membentuk sifat ikhlas itu Allah. Saya pernah sebutkan di sini banyak kali ya. Dalam satu hadis kursi Allah menyebutkan, al-ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu fi qalbi man akhabbahu min ibadi.
Ikhlas itu ialah satu rahsia dari berbagai rahsia aku yang aku letakkan dalam hati orang yang aku kasih daripada hamba-hambaku. Maknanya ikhlas itu ya, hati kita yang ikhlas tadi yang dapat membentuk hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurniakan Allah.